Seperti yang kami janjikan, kita akan membincangkan sedikit mengenai isu alam sekitar dan kalau kita lihat kepada isu penyahwartaan hutan simpan Kuala Langat Utara ataupun dikenali sebagai HSKLU, kian mendapat perhatian masyarakat sejak beberapa hari yang lalu di mana Esko Alam Sekitar Hiloi Sian Esko Alam Sekitar Selangor maklumkan bahawa Kerajaan Selangor bersetuju menyahwartakan hutan simpan Kuala Langat untuk dibangunkan. Menurutnya, jumlah keluasan yang dipersetujui adalah 54% daripada 931.16 hektar. Dan semalam muncul satu kenyataan daripada Jabatan Perhutanan Negeri Selangor yang katanya Kerajaan Negeri Selangor telah mengambil kira kesemua aspek dalam membuat keputusan yang terbaik berkaitan penyahwartaan hutan simpan Kuala Langat Utara ini dengan melalui proses yang teliti. Cumanya kita ingin memahami impak penerokaan di tanah hutan ini yang merupakan tanah adat orang Temuan dan juga habitat untuk spesies terancam yang berusia 8,000 tahun. Dan difahamkan orang asli suku Temuan telah pun menduduki sekitar hutan ini sejak abad ke-19 sehingga hari ini lebih 2,000 orang difahamkan yang masih lagi menetap di situ. Dan untuk membincangkan mengenai isu ini, kita akan bersama dengan siapa, Hafizi? Kita akan bersama dengan Syak Koyo, iaitu artis Temuan dan juga aktivis berkaitan dengan perkara tersebut. Selamat pagi, Syak. Selamat pagi. Syak, saya nak dapatkan reaksi pertama daripada Syak apabila mendapat perkabaran berita bahawa hutan tersebut akan dinyahwartakan. Mungkin apa perkara pertama yang hadir pada fikiran Syak pada ketika itu? Perkara pertama adalah seperti yang saya selalu lukiskan dalam lukisan saya banyak menceritakan mengenai hutan yang telah dibalakkan. Kisah tu datang daripada semasa saya kecil lagi sebab hutan yang Kuala Langat Kuala Langat Utara itu memang telah dibalak sejak separuh dah dibalak sejak 90-an lagi. Dengan situ saya dapat trauma lah dengan dengarnya keputusan mengenai hutan nak dibuang status gazet tu. Saya rasa macam saya punya trauma tu datang balik. Saya rasa macam memang marah dan sedih lah. Bukan saya saja, satu kampung penduduk pun rasa sedih sebab kami memang ada sejarah dengan hutan tersebut. Walhal semasa COVID memang kami memerlukan hutan tu untuk mencari makanan sebabkan kebanyakan dalam 50% penduduk kampung masih lagi daif, masih lagi miskin. Mereka terpaksa untuk pergi ke hutan untuk mencari makanan sebab hutan tersebut adalah hutan paya. Hutan paya mempunyai banyak ikan-ikan yang boleh kita pancing. Dengan situ kita dapat survive lah semasa COVID tahun lepas. Semasa itu ramai keluarga-keluarga yang hilang pendapatan. Jadi kalau melihat kepada isu penyahwartaan ini bagi penduduk di hutan terbabit sendiri, adakah sudah pun dimaklumkan lebih awal mengenai penyahwartaan ini ataupun hanya diketahui melalui media saja, dan bagaimana respon penduduk-penduduk di kawasan itu sendiri? Memanglah memang tak ada proses yang telus dilakukan oleh pihak kerajaan. Sebenarnya kami memang agak marahlah, agak terkejut sebenarnya mengetahui berita tersebut sebab berita pun kami tahu melalui surat khabar kertas. Itu pun ada kawan yang nasib baik dia baca surat khabar. Kalau tak baca surat khabar yang di atas kertas, kalau kita tak tahu mengenai berita tersebut. Berita tersebut diletak dalam lampiran untuk advertisement. Di ruang advertisement. Kami macam rasa marah lah. Padahal ni macam dianggap kami ni orang asli tak wujud di kawasan sana. Kami duduk sana, kami ada sejarah sana, itulah tanah adat orang asli. Lepas tu keputusan itu tak ada mesyuarat, tak ada apa-apa pun. Tiba-tiba saja dah keluar di dalam surat khabar. Tu saya rasa macam satu benda yang tak betul lah. Tak ada satu proses demokratik yang telus.
Dan Syak, dalam masa yang sama juga katanya hutan yang akan diambil tersebut akan digantikan. Mungkin ada apa-apa orang kata kesan yang Syak dapat lihat, adakah yang kualiti yang sama juga akan diberikan ganti? Adakah penduduk di kawasan tersebut juga akan rasakan hutan yang diganti ini lebih baik, ataupun sebenarnya ia sememangnya tak boleh dicari ganti, sememangnya perlu dikekalkan hutan tersebut? Bagi saya memang tak boleh diganti. Sama juga dengan adik-beradik, sama juga dengan keluarga sendiri. Kalau sama juga sebab hutan ni adalah hutan yang sungguh unik di kawasan Selangor. Lagi satu, Kuala Langat adalah tempat yang paling strategik, paling dekat dengan Kuala Lumpur, paling dekat dengan lapangan terbang antarabangsa. Dengan situ tempat tu memang agak strategik untuk sesiapa saja untuk mempelajari mengenai hutan paya. Dan juga kebanyakan pokok-pokok dan juga binatang-binatang sana tu agak endemik, agak sungguh istimewa sebab ada satu spesies ikan beta red fighting fish tu memang ada di situ saja. Ada di Kuala Langat, di hutan Kuala Langat Utara tu saja. Tempat lain tak ada. Bayangkan kalau bukan tu saja, ada juga binatang seperti kongkang atau slow loris, dan tu banyak juga gibbon atau siamang. Dia akan mati kalau dia akan dibunuh kalau mereka teruskan proses nak hapuskan hutan, sebab kita tak boleh menghapuskan, betul, menggantikan hutan itu dekat kawasan yang lain yang sungguh tak ada ekosistem yang sama, sungguh yang agak berlainan, memang jauh daripada kawasan itu. Dan saya rasa memang tak masuk akal, memang tak betul pun cara mereka nak buat. Okey Syak, mungkin sedikit harapan daripada Syak sendiri untuk kerajaan negeri melihat mengenai perkara ini, kerana ini kita tidak mahu khazanah negara, khazanah negeri, hutan-hutan ini dilupuskan hanya untuk tujuan pembangunan. Itu yang pertama. Dan juga harapan kepada kerajaan persekutuan, bagaimana kerajaan persekutuan harus melihat dan juga harus membantu bagi menyelesaikan isu ini supaya kita tidak mahu melihat penarahan hutan di area Kuala Langat itu sendiri. Saya berharap kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan bersama-sama untuk melindungi hutan dan memelihara hutan yang ada. Kalau ada masalah hutan yang tidak ada ciri-ciri hutan, kita perlulah membuat satu proses pemulisi, proses habilitasi untuk tanam banyak pokok, sebab kita dah menujui kita dah merasai proses global warming, dan juga kita dah banyak kawasan-kawasan hutan telah dibalak dan disebabkan oleh proses modernisasi itu. Kebanyakan proses-proses pembelakan ni telah menyebabkan banyak kabun-kabun yang telah disimpan di dalam hutan itu dikeluarkan, dirilis dekat kita punya udara, dan menyebabkan global warming. Dan satu juga, hutan adalah khazanah kita, hutan adalah warisan kita. Kita perlulah bersama-sama untuk menjaga warisan kita, sebab itu adalah jati diri negara kita, negara Malaysia. Sebab seluruh negara memang agak cemburu sebab negara kita yang penuh biodiversity, yang penuh kelainan, itu adalah satu perkara yang kita perlu banggakan. Itu adalah satu perkara yang kita perlu contohi untuk negara lain. Baik, terima kasih Syak Koyok, artis temuan dan juga aktivis, berkongsikan pendapat berkaitan dengan penyahawataan hutan simpan Kuala Langat Utara HSKLU yang kian mendapat perhatian masyarakat, bagaimana untuk kita tangani isu dan juga perkara ini dengan berlanjut. Itu saja masa yang kami dapat ada di Awni Pagi hari ini. Saya Hafiz Zaman. Saya Hafiz Rosyad. Assalamualaikum dan salam hormat.